Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita sambung kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kita berhenti di babul mujahadah, bab pada mengatakan bersungguh-sungguh melakukan ibadah, bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Jadi kita berhenti di hadis yang kedua. Dalam bab ni hadis yang kedua. Kalau daripada awal kitab, ini adalah hadis yang ke-96. Baik. Ana Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla qala. Baik, daripada Anas radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fima, pada apa yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya azza wa jalla. Qal, Allah berfirman. Ini hadis kursi. Bila sebut fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla, itu hadis kursi. Apa itu hadis kursi? Hadis yang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Cuma susunan lafaz itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada Allah azza wa jalla. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran lafaz dan makna daripada Allah. Lafaz dan makna daripada Allah. Sebab tu hadis kursi kita tak boleh baca dalam semayang. Dalam semayang yang boleh baca hanyalah Al-Quran. Tapi hadis kursi ni Allah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi dengan susunan ayat dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah." Makna dia, apabila seseorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal. Apabila seseorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal. Ini sejengkal. Taqarrabtu ilaihi dhira'an. Aku akan mendekatkan diri aku kepadanya sehasta. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan sejengkal. Allah dekatkan diri Allah dengan kita sehasta. Ini sehasta. Kemudian, apabila seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku sehasta. Sehasta. Taqarrabtu minhu ba'an. Aku dekatkan kepadanya sedepah. Baik. Wa idza atani, apabila seorang hamba itu datang kepadaku yamshi, apabila seorang hamba itu datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalah, aku datang kepadanya secara harwalah. Harwalah ni apa tuan-tuan? Harwalah ni jogging. Kalau bahasa kita lah, berlari-lari anak. Kalau seseorang itu datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berjogging. Ini tuan-tuan, hadis ni hadis kita panggil apa? Ini kinayah. Dia panggil apa? Hadis simbolik. Kiasan, tuan-tuan. Dia kias. Bukan secara hakikat. Macam Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, kan dia pernah sebut dalam Quran, inni zahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku. Bukan pergi menuju pada zat Allah, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak bertempat di mana-mana. Allah wujud sebelum ada apa-apa. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ini riwayat Imam Bukhari. Allah Ta'ala dah ada
sebelum ada apa-apa. Kana Allahu wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Itu yang ulama sebut. Allah Ta'ala dah ada sebelum ada tempat. Dan Allah Ta'ala kekal sebegitu sampai bila-bila. Jadi Allah Ta'ala tak berubah. Kalau kita berubah, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Sebab kita berubah kerana kita makhluk terikat dengan tempat dan masa. Jadi hadis ni kiasan. Kita dekat kepada Allah sedepa, sejengkal, Allah dekatkan pada kita sehasta. Makna dia apa? Tuan-tuan buat pahala sikit, Allah lipat gandakan tuan-tuan punya pahala. Itu makna dia. Tuan-tuan buat sikit pahala, Allah gandakan. Baik. Tuan-tuan nak dekat, tuan-tuan dekatkan diri tuan-tuan sehasta, Allah dekat sedepa. Tuan-tuan dekatkan diri tuan-tuan pada Allah sedepa, Allah apa? Allah lebih lagi. Tuan-tuan datang pada Allah dengan berjalan, Allah datang pada tuan-tuan dengan berlari. Ataupun berjoging tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berjoging, lebih lagi. Lagi banyak tuan-tuan buat ibadah, lagi banyak ganjaran Allah pada tuan-tuan. Itu maksud dia. Bukan secara fizikal tuan-tuan. Banyak dalam Al-Quran tuan-tuan ada guna bahasa tu, panggil bahasa kiasan. Dia kias. Mana dia tuan-tuan lagi banyak tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis sebut, dalam Al-Quran sebut, kita buat baik ni tuan-tuan, sekurang-kurang gandaan adalah 10 kali. Sekurang-kurangnya. Tuan-tuan buat apa-apa amal ibadah, sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, baginya 10 kali ganda. 10 kali ganda. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa yang buat dosa tidak akan dibalas kecuali seperti mana dosa tu. Dia tak digandakan. Macam mana tuan-tuan buat dosa tu, macam tu dosa. Dia tak akan jadi 10 kali, 20 kali, 30 kali. Betapa sayangnya Allah pada manusia tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi anak Adam ni masuk syurga, selamat pada neraka. Buat baik 10 kali. Tuan-tuan sedekah RM1, sekurang-kurangnya macam tuan-tuan sedekah RM10. Tuan-tuan sekali buat dosa, sekalinya. Dia takkan jadi macam 10 kali buat. Semua kebaikan yang tuan-tuan buat, dia dicatat 10 kali. Semua. Supaya apa? Supaya nanti bila nak masuk syurga, ditimbang amalan. Kan ditimbang amalan. Dalam Quran sebut apa? Fa amma man saqulat wa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang ditimbang amalan dia berat yang baik, maka dia akan masuk syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbang amalan dia berat yang jahat, baru masuk neraka. Jadi rahmat Allah pada manusia ni, kasih sayang Allah pada manusia ni, tuan-tuan buat baik, nak bagi berat hak baik ni, supaya tuan-tuan hidup banyak yang baik ni berat daripada yang jahat. Buat baik semua 10. Tuan-tuan main mengaji ni kira 10. Tuan-tuan apa? Semayang kira 10. Tak kira semayang jemaah 27 lagi. Apa sahaja. Supaya apa? Bila timbang, kita menang yang hak baik. Sebab tu tuan-tuan, kita masuk syurga dengan rahmat. Kenapa dengan rahmat? Bila ditimbang, kita punya apa? Yang baik ini berat sikit je. 0.0000 miligram contohnya lah. Sikit je berat dia. Yang hak dosa tu Allah ampunkan. Masuk syurga. Kalau tuan-tuan masuk syurga kerana amalan, kita tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Kena bakar dulu yang dosa kita tu. Bakar dulu dosa kita tu baru masuk syurga. Ni tak tuan-tuan, yang masuk neraka hanyalah orang yang berat sikit. Dah bagi syafaat semua, masih lagi berat dosa dia. Yang tu masuk neraka. Bakar dosa dia tuan-tuan, baru dia masuk syurga. Sebab tu sahabat Nabi nama dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, dia kata apa? Wailul liman ghalabat wahdatuhu asyaratah. Celakalah bagi orang yang satunya mengalahkan 10. Apa makna hadis ni? Celakalah orang yang satunya, satu kali ganda mengalahkan 10. Makna dia apa? Maksiat yang satu kali ganda ni boleh mengalahkan masa ditimbang amalan. Maksiat yang satu kali ganda tak digandakan langsung,
tiba-tiba ditimbang amalan berat, yang dosa yang 1 kali ganda tu dia mengalahkan amal ibadah yang 10 kali ganda. Maknanya memang teruk lah tuan-tuan. Macam mana tiap amalan kita digandakan 10 dan kita punya kejahatan hanya 1 kali ganda. Kalau ikut logik tuan-tuan, mustahil bila ditimbang boleh menang ke dosa tu. Nak ceritanya memang betul-betul buat dosa, sampai dosa dia yang 1 kali ganda boleh kalahkan amal ibadahnya yang kat dunia dulu dikira 10. Kemudian pula tuan-tuan, 10 tu asas. Dia boleh pilih lebih. Dalam apa? Dalam hadis sebut apa, siapa yang bersedekah asyrah 10 ataupun 100 kali ganda ila adhafin kathirah, dan dia boleh jadi gandaan yang apa, yang unlimited, yang tidak terbatas. Dia bergantung kepada niat kita dan keikhlasan kita. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan betul-betul ikhlas, tak mengharapkan pujian, dan tuan-tuan sedekah dalam keadaan tuan-tuan susah, dia bukan 10 kali ganda. Boleh jadi 20, boleh jadi 30, boleh jadi 100, boleh jadi 1000, boleh jadi hanya Allah yang tahu. Tengok macam mana. Sebagai contoh, orang yang nak sedekah tuan-tuan, dia dalam simpanan bank dia kita katalah ada 1000 Bila dia infakkan harta dia kata tak apalah, tengok ada masjid nak buat apa, dia dalam bank ni 1000 ada masjid perlukan dana, mak tahfiz perlukan dana, ataupun ada orang yang susah di kampung dia ambil 500 bagi kat orang miskin tu ke, dia wakaf ke, bagi pada orang memerlukan dalam bank ni tinggal lagi 500 Tuan-tuan, yang ni bukan senang tuan-tuan, susah, cabaran, macam-macam bisikan syaitan, nanti duit habis, nanti hang tak mampu. Berbanding dengan orang dalam bank ada 1 juta ataupun 10 juta, dia pun sama tuan-tuan. Orang apa minta tolong, nak infak, nak sedekah, dia buat kelak fatih. Hak yang ni tuan-tuan, dia punya pahala takkan sama dengan yang tadi. Yang hak tadi dia keluar dalam keadaan itu sahaja 50% daripada kemampuan dia. 50% daripada kemampuan dia keluarkan. Yalah dia ada 1000, dia infak apa? Dia infak 500, walaupun jumlah dia 500, tapi dari segi kualiti dia, dari segi keimanan dia, bukan senang. Separuh harta dia dah infak, tinggal lagi 500 dalam bank. Hak yang ni dalam bank ada 10 juta, dia sedekah 500. Berapa nak banding 500 dengan 1 juta, berapa persen dia? Berapa 0% dia tuan-tuan? Punya sikit. Tuan-tuan, tak berat di sudut apa? Keimanan. Tak berat di sudut fikiran. Sebab bila tuan-tuan nak sedekah, syaitan akan bisik kat tuan-tuan, jangan sedekah nanti duit yang habis. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dalam Quran sebut, syaitan ni dia akan bisik dalam telinga kita, hang akan miskin, hang akan susah, hang jangan sedekah. Dia suruh kita buat jahat. Bayangkan kita tuan-tuan, duit sikit kita nak sedekah, tuan-tuan kena lawan syaitan tu. Duk bisik-bisik dalam hati kita. Sama juga tuan-tuan, infak dalam keadaan apa? Sangat memerlukan. Sangat memerlukan. Pahala tak sama tuan-tuan. Pahala tak sama dalam keadaan kita infak, orang tu tak memerlukan sangat. Contoh, ada orang tu dia memang memerlukan sangat tuan-tuan. Anak sakit, dia makan pun tak ada, nak kena halau. Pendek kata, kalau kita tak tolong dia tuan-tuan, dia mati lah. Ataupun dia dah mula bercakap seolah-olah nak pindah agama, susah sangat. Kita tolong dia tuan-tuan. Masa tu kita tolong dia 500, lebih tinggi daripada 500 yang kita bagi dekat orang yang kita pun tak kenal. Betul tak? Orang fakir miskin kita bagi, tapi tak sesusah dia, tak kritikal macam dia. Pasal kritikal macam tu, lagi patut kita bantu dia. Dibanding dengan hak orang yang susah juga, tapi dia adalah makan apa semua ada tu ada, cuma kokok hujung bulan nantilah tak cukup sikit. Yang ni memang perlu sungguh, lagi diperlukan tuan-tuan, lagi besar pahala. Kita tengok keadaan tuan-tuan, masa dan keadaan dan pada orang tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, sahabat Nabi, kita tak boleh lawan sahabat Nabi. Sebab tak boleh challenge sahabat Nabi, sebab sahabat Nabi tuan-tuan, mereka punya infak menolong Nabi SAW. Bukan tolong orang biasa, tolong Nabi.
Infak mereka membuatkan Nabi SAW khairul bashar, sebaik-baik manusia ni. Dengan infak para sahabat, Nabi tersenyum, Nabi rasa senang hati. Infak sahabat menyenangkan hati Nabi SAW, membantu dakwah Nabi. Tengok dalam perang Tabuk, waktu mana tentera Islam tak cukup kelengkapan, tuan-tuan, datang Sayyidina Osman bagi 10,000 dinar, kemudian dengan unta 1,000 dengan lengkap makanan atas dia, macam-macam, sampai Nabi berdoa, ma darra Osman ma amila ba'dal yaum. Nabi pegang belek-belek emas yang Sayyidina Osman bagi tu, 1,000 dinar, tuan-tuan. Duit kita sekarang ni 1.5 juta. Dia nak bawa letak dalam pangkuan Nabi. Nabi pegang emas tu, Nabi belek-belek. Pasal apa? Masa ni Nabi sangat memerlukan, perjuangan Islam sangat memerlukan, tersangat-sangat memerlukan, bukan sikit-sikit, memerlukan. Jadi Nabi dengan para sahabat, kita punya asas tapak Islam nak sampai pada kita tu. Tu yang kita tak boleh challenge. Tu Nabi pernah sebut kan, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabatku, falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Hadis riwayat Imam Muslim pada Abu Sa'id Al-Khudri, jangan kamu mencela salah seorang daripada sahabatku sekiranya kamu menginfakkan satu gunung Uhud emas. Gunung Uhud besar, tuan-tuan. Emas besar meja ni pun dah berapa juta, tuan-tuan. Ni gunung Uhud emas ni bukan trilion, tuan-tuan, tak tahu berapa lian, tuan-tuan. Gunung Uhud emas. Kamu sedekah gunung Uhud emas, kamu tak boleh mendandingi pahala sahabat Nabi yang sedekah secupak. Pasal apa sahabat Nabi sedekah secupak kita tak boleh? Sahabat Nabi punya sedekah menggembirakan Nabi, tolong tapak asas perjuangan Islam nak sampai kat kita ni, tuan-tuan. Ni jasa-jasa perjuangan para sahabat Islam sampai pada kita hari ni. Tu yang kita tak boleh challenge. Sedekah gunung Uhud emas pun, tuan-tuan, ikhlas lagu mana pun tak boleh menandingi sedekah secupak sahabat. Habis tu sedekah Sayyidina Osman yang berjuta-juta lagi tak boleh, secupak pun tak boleh. Tuan-tuan ingat ketika mana ni cerita sedekah perlu, nak kata jauhnya sedekah para sahabat dengan kita. Nabi dengan para sahabat semayang di Masjid Nabawi, sempit. Ramai orang masuk Islam, makin lama makin sempit, makin lama makin sempit, susah. Perlu kepada meluaskan. Nabi kata, Nabi minta kepada pemilik tanah yang berhampiran masjid tu, sedekahlah, wakaf. Dia tak mau. Nabi kata, siapa yang beli buq'ata fulan dan dia besarkan masjid ni, aku jamin dia syurga. Sayyidina Osman beli dengan duit dia, dengan beribu dirham dia beli. Lepas tu dia buat apa, tuan? Dah dia beli, dia wakaf kan. Tu tuan-tuan tengok masjid Nabi besar tu, asas dia mula-mula kecil je. Yang bagi besar keliling mula-mula Sayyidina Osman. Perlu, tuan-tuan, sangat perlu. Waktu Nabi SAW berada di Madinah, semua perigi di Madinah tu, ayak dia semua tak sedap. Ayak dia rasa apa? Dengan berasa masinnya, rasa tak sedap. Ayak perigi yang sedap di Madinah, tuan-tuan tahu, di Madinah kan jauh dengan laut. Mekah, Madinah jauh dengan laut. Mekah dia ada air Zam-Zam, Madinah tak ada. Madinah ni semua perigi semua tak sedap. Perigi dengan ayak dia sedapnya, elok, minum nak masak ke apa, perigi rumah nama dia. Perigi rumah. Siapa punya pergi rumah? Pergi rumah orang Yahudi punya. Jadi masalah Yahudi apa? Yahudi punya perangai, bila dia jual kat orang Yahudi, dia jual murah, panggil orang Yahudi. Dia jual dekat orang Islam, dia jual mahal. Itu perangai Yahudi. Kalau sesama bangsa dia, seagama dengan dia, dia jual murah. Bila Nabi dengan para sahabat nak beli, dia jual mahal sungguh. Dia pasal ni orang Islam, bukan sebangsa dengan dia. Maka Nabi kata, barang siapa yang membeli pergi rumah, kemudian faja'ala dilwahu ma'adila muslimin bi khairil lahu fil jannah. Barang siapa yang beli pergi rumah dan dia wakafkan, aku jamin dengan dia syurga. Sayyidina Osman dapat jaminan berkali-kali, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Osman nak beli dengan harga berapa puluh ribu dirham, saya tak ingat, tuan-tuan. Mahal, ribu dirham. Kalau duit kita juta lah, tuan-tuan, berjuta. Bila nak beli, Yahudi tak mau jual. Dia tahu sebab perigi ni satu-satunya perigi yang sedap. Tak silap saya, sampai hari ni masih lagi ada perigi biru rumah tu. Tapi lah ni dah orang tak guna pakai dah, ada sistem paipan piping dah, tuan-tuan. Malah di Madinah pun tuan-tuan boleh minum air Zam-Zam. Dia buat piping 500 km ambil air Zam-Zam daripada
Mekah bawa ke Madinah tu. Jadi tuan-tuan duduk Madinah pun boleh minum air Zam-Zam. Ni cerita dulu tu. Masih lagi ada pergi rumah. Kalau tak silap saya lah, tapi tak diguna pakai dah lah. Jadi tuan-tuan, orang Yahudi tak mau jual. Pasal apa tak mau jual? Yalah, yang ni satu-satunya pergi dan dia punya. Sayyidina Osman kata tak apalah. Kalau tak mau jual separuh. Macam saham. Hang milik 50%, aku milik 50%, jual saham separuh. Boleh jual separuh. Hang milik separuh, aku milik separuh. Macam saham lah. Tak apalah, dia belilah. Saya lupa tuan-tuan, berapa dengan 10,000 dirham ke? Mahal lah, berjuta lah tuan-tuan. Duit kita ni lebih sejuta. Beli. Bila dah beli, seronok orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi ni seronok? Sebab dia jual dengan harga yang tak masuk akal. Sangat mahal. Tak apalah. Apa Sayyidina Osman buat? Sayyidina Osman berpakat dengan Yahudi ni. Hari ni Yahudi ni berniaga. Siapa beli, untung tu dapat kat dia lah. Esok Sayyidina Osman pula berniaga. Lepas tu orang Yahudi tu pula berniaga. Lepas tu Sayyidina Osman pula berniaga. Dia selang-seli. Bijak tak bijak Sayyidina Osman, masa orang Yahudi tu berniaga, orang Islam siapa pun tak pergi beli. Orang Yahudi je pergi beli. Esok masa Sayyidina Osman bagi free je tuan-tuan. Ambil free je. Tak payah bayar, bagi free. Lama-lama Yahudi ni tengok mati aku macam ni. Masa dia tak nak siapa beli, dah sama masa Sayyidina Osman dia bagi free. Siapa nak bayar? Nanti tak siapa nak bayar, dah lah jual mahal. Kita kata harga Yahudi, mahal pun harga Yahudi tuan. Sama Nabi lagi harga Yahudi tuan, mahal. Jadi Yahudi ni pening, masa dia berniaga tak ada siapa pun. Pasal esok dah free. Ambil lah banyak mana pun. Dah sekali dia jual lagi separuh di bilik dia. Bila dapat kat Sayyidina Osman terus wakaf. Saya nak cerita tuan-tuan, pahala tuan-tuan sedekah ni. Sebab tu kenapa sahabat Nabi sedekah secupak, kita sedekah satu gunung Uhud emas. Sebab pahala sahabat Nabi itu unlimited. Kita tak tahu besar mana pahala dia. Kerana ikhlasnya mereka, kerana ketika itu ketika sangat diperlukan. Dan bantuan itu pula menggembirakan Nabi SAW, menyenangkan hati Nabi. Baik, jadi tuan-tuan, pahala itu dia berubah. Ikut tuan-tuan, macam mana keikhlasan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sedekah RM1, betul-betul ikhlas, dia boleh ganda. Macam seolah-olah tuan-tuan sedekah RM10. Tuan-tuan ikhlas lagi, boleh jadi 20. Pahala tu seolah-olah macam tuan-tuan sedekah RM20. Kalau tuan-tuan betul-betul ikhlas, boleh jadi RM100. Kalau tuan-tuan betul-betul ikhlas, saat yang memerlukan, tuan-tuan mutarak duit, tuan-tuan infak, boleh jadi unlimited tuan-tuan. Yang pendek hadis ni nak bagi tahu apa? Jangan malas buat ibadah. Ibadah apa pun yang tuan-tuan buat, Allah Ta'ala akan balas lebih pada tu lagi. Baik, kemudian cuma dalam ni tuan-tuan, janganlah kita anggap Allah Ta'ala ni memang apa. Dalam ni sebut, kalau kamu datang pada Allah berjalan, aku datang kepada kamu dengan berjoging. Jangan anggap ini bahasa. Maksudnya kita apa, tuan-tuan buat baik banyak ni, Allah Ta'ala balas lebih lagi. Itu makna dia. Jangan silap, ada orang dia fikir apa, Allah Ta'ala memang jogging pun. Ada orang dia fikir macam tu, tapi jogging yang layak bagi Allah. Silap lah tu. Ini bahasa kiasan. Arab dia memang kaya tuan-tuan dengan majas, dengan kinayahnya. Dia banyak tuan-tuan. Dia ada kinayah, dia ada majas. Dia ada isti'arah. Panjang tuan-tuan perbahasan dia. Sama juga dalam hadis Nabi, Allah Ta'ala sakit. Sakit Allah Ta'ala bukan makna sakit macam kita. Sakit yang layak bagi Allah, bukan. Orang tak sebut lagu tu tuan-tuan. Sakit ni apa tuan-tuan? Dia kinayah kepada ada seorang lelaki hamba Allah yang sakit. Allah kinayahkan dengan Allah yang sakit. Bukan Allah yang sakit. Sakit tu sifat kekurangan. Mana boleh sebut sifat kurangan yang layak bagi Allah. Kemudian kita tengok hadis yang ke-97. Semua samalah tuan-tuan. Apa-apa lagi sifat-sifat Allah yang lain, macam tangan Allah, ada kan, yadullahi fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah. Apa lagi ada disebut dalam hadis tentang apa, kaki. Pertama, cara ulama faham tuan-tuan, zahir ayat tu bukan seperti mana yang kita faham. Wa zahiru ya apa, wa zahir yatabadaru fi azhanil musyabbihin manfiyun anha. Itu ulama sebut, segala benda yang menyerupai Allah pada fikiran manusia diternafi. Kalau tangan pada fikiran kita apa? Anggota. Bukan anggota. Disebut tangan Allah bukan anggota. Bila sebut apa lagi? Dua tangan bukan anggota. Dia sebut bagi tuan-tuan wajah.
bukan anggota. Habis tu mana wajah Allah, masuk tangan Allah, dia sifat yang berdiri pada zat, dipanggil sifatul ma'ani. Itu yang Abu Hasan Asy'ari sebut dalam kitab dia Maqalatul Islamiyin. Abu Hasan Asy'ari, sifat ma'ani. Kita tuan-tuan bila sebut wajah ni apa? Wajah ni muka, anggota. Tangan ni anggota. Tapi bila dalam Quran, dalam hadis sebut wajah Allah, tangan Allah, dia merujuk kepada sifat. Tahu sifat ma'ani? Kita pun ada sifat ma'ani tuan-tuan yang layak bagi kita. Apa sifat ma'ani? Contohnya berkuasa, melihat, mendengar. Ini sifat ma'ani. Tuan-tuan nampak ke tuan-tuan? Mana sifat melihat tu? Tuan-tuan nampak? Betul tak? Yang tuan-tuan nampak tu mata. Ada orang ada mata, dia tak melihat pun. Betul, ada orang dia ada mata, tak melihat pun. Ada orang ada telinga, tak dengar pun. Sifat mendengar mana sifat tu tuan-tuan nampak? Itu kata sifat ma'ani. Hidup. Hidup. Mana hidup? Tuan-tuan tak nampak hidup. Tapi kita nampak lah orang tu hidup. Orang yang kita nampak tu orang hidup. Tapi sifat tu mana? Itu kata sifat ma'ani. Sesuatu yang berdiri dengan zat. Macam berkuasa, sesuatu berdiri dengan zat. Sesuatu yang berdiri dengan zat. Itu makna dia. Melihat, mendengar, hidup, berkata-kata, berkehendak, berkuasa. Itu dipanggil sifat ma'ani. Jadi yang disebut wajah, tangan apa semua ni bukan anggota, tapi dia merujuk kepada sifatul ma'ani yang berdiri pada zat. Ataupun setengah ulama terjemah wajah itu merujuk pada zat Allah, tangan merujuk kepada qudrah. Tak ada masalah tuan-tuan, boleh je. Dalam tafsir Qurtubi sebut macam tu. Tafsir Ibnu Katsir pun sebut kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua tuan-tuan, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, dia sebut wajah di situ merujuk kepada zat. Sama juga wajah apa? Yarullahi fawqa aydihim. Imam Tabari dia sebut dua. Satu tangan yang ini bermakna sifat, tangan yang layak bagi Allah. Satu lagi tangan itu merujuk kepada kuasa. Pendek kata tuan-tuan tak boleh bayang macam mana Allah. Itu saja. Itu yang ulama sebut bila tuan-tuan mengaji akidah. Okey, dia ustaz mengaji akidah sini kan. Bila sebut tentang Allah, Allah Ta'ala tidak bergerak, Allah Ta'ala tidak diam. Tuan-tuan tak boleh fikir kita manusia kalau tak bergerak, kita diam. Mana boleh tak bergerak, tak diam. Tapi Allah tak bergerak, tak berdiam. Pasal apa? Gerak dan diam ni melibatkan ruang, tempat. Tuan-tuan duduk dalam tempat tu, tuan-tuan bergerak. Sedangkan Allah yang menjadikan tempat dan masa. Tuan-tuan mesti ada paksi daripada mana ke mana dan melibatkan masa. Allah Ta'ala yang menjadi masa dan tempat. Memang tuan-tuan boleh fikir. Allah Ta'ala bukan panjang, bukan pendek, bukan besar, bukan kecil. Boleh fikir tuan-tuan. Ulama sebut itu bukan saja sebut supaya tuan-tuan tak boleh fikir langsung. Bukan dalam alam, bukan di luar alam. Supaya tuan-tuan tak boleh fikir langsung Allah Ta'ala lagu mana. Cukup. Beriman dengan Allah bukan boleh fikir lagu mana Allah. Tuan-tuan cukup beriman dengan Allah dengan tanda-tanda tengok Allah Ta'ala jadikan langit bumi, tahu langit bumi ni ada pemilik dia dan pemilik dia bernama Allah. Cukup tuan-tuan. Bukan makna tuan-tuan boleh fikir bagaimana Allah. Tuan-tuan duduk kat sini, Allah Ta'ala duduk atas langit, duduk relax atas langit. Jangan fikir macam tu tuan-tuan. Ada setengah orang dia fikir macam tu. Itu silap tuan-tuan. Dia duduk sini, Allah Ta'ala ada duduk kat atas, tengah relax kat atas. Salah tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Sekarang saya duduk sini, Allah relax kat atas. Di sisi Allah tuan-tuan, masa ni sama. Semalam ke, hari ini ke, esok ke, lusa ke tuan-tuan, masa itu sama saja di sisi Allah. Boleh tak? Kita yang terikat dengan masa, kita meminta, kita berdoa, semua Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala yang buat segala benda tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tak terikat dengan masa. Allah Ta'ala azaliyun abadiyun. Benda yang berlaku pada kita ni lah yang kita tengok benda tu baharu. Di depan kita, benda ni dah baru berlaku punya. Pasal kita ikut dalam time frame tu. Kita duduk time masa. Allah Ta'ala dah menentukan semua dah tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh ambil tuan-tuan, letak dekat 100 tahun akan datang. Allah Ta'ala boleh ambil tuan-tuan, letak 100 tahun dahulu. Semua sebenarnya dah berlaku dah tuan-tuan dalam time frame. Allah Ta'ala dah tahu semua. Yang kita tengok baru main, baru berlaku, esok berlaku ni tuan-tuan. Sebab kita duduk dalam time frame tu, dalam perjalanan masa. Adapun Allah Ta'ala tak terikat dengan masa. Baik, kemudian kita tengok hadis yang ketiga tuan-tuan.
Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni pada Ibnu Abbas, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Makna dia dua nikmat. Tuan-tuan dengar betul-betul ni, Nabi sebut dua nikmat yang banyak manusia sia-siakan, ataupun dua nikmat yang banyak manusia buang, ataupun manusia tertipu, tuan-tuan. Manusia tak hargai dia. Dua nikmat ni lah yang paling besar sekali, yang paling, kita boleh kata yang paling agung lah, tuan-tuan. Kalau dalam hidup manusia, dua nikmat ni lah yang paling besar dan paling agung. Tapi Nabi kata dua nikmat ni maghbunun fihima kathirun minan nas, banyak di kalangan manusia ni tertipu. Dia sia-siakan dua nikmat ni, dia tak manfaatkan. Tapi bila habis dua nikmat ni lah dia akan menyesai habis-habisan, tuan-tuan. Dua nikmat ni bila kita abaikan, kita akan menyesai habis-habisan. Kat dunia menyesai, bila dah hilang dua ni memang menyesai sungguh. Kat akhirat lagi menyesai. Tu yang dalam Quran sebut tu, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, surah Taghabun. Ingat pada hari kami himpurkan kamu dalam satu perhimpunan. Itulah hari yang manusia tengok apa? Kerugian mereka. Taghabun, benda yang mereka sia-siakan. Jadi Nabi sebut dua nikmat yang banyak manusia sia-siakan. Manusia tertipu. Pasal apa manusia tertipu? Pasal macam tak ada nilai, tapi dah hilang baru rasa Allah. Tak boleh buat apa dah. Apa dia, tuan-tuan? Dua nikmat yang paling besar yang banyak manusia sia-siakan. Padahal inilah dua nikmat inilah yang paling besar sekali manfaat dia bagi manusia di dunia di akhirat. Yang pertama apa? As-sihhatu, kesihatan. Masa sihat jangan malas buat ibadah. Sagi dah tak larat nak buat apa? Dah kena apa? Dah kena potong kaki, kan dah susah nak main masjid. Sebelum kena kecil manis potong kaki, mainlah masjid. Sebelum mata kelabu boleh baca Quran. Alangkah ruginya kita habiskan masa scroll apa, insect. Kita habiskan masa kita, mata kita ni tengok TV. Habiskan mata kita ni sampai apa? Kita dah tua, mata dah kelabu, baru nak belajar baca Quran. Bukan saya kata tak boleh, tuan-tuan. Tapi rugilah kita tak manfaatkan dia, sebab dia ada limit, dia ada tempoh, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba orang yang berumur, tuan-tuan. Dia tak macam masa macam kita dah berumur. Sama ke macam kita muda-muda dulu? Masa umur kita 20-an, 25, 26, 27. Tak sama, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita kena macam mana? Semua kita lah, tuan-tuan. Kita kena sedar diri, tuan-tuan. Sedar macam mana? Masa kita dah habis. Kalau kita dah 40, kita tengok ada orang bawah pada kita duduk main sana, lepak kedai, buang masa, main motor kan, merai. Kita pun nak jual main motor sekali, kuliah pun kita tak main. Kita kena ingat masa tu dah habis. Tengok budak-budak duk modify motor, tuan-tuan. Kita pun nak pergi jual modify motor. Kita dah tua. Kita kena tengok dalam cermin, masa aku dah habis. Kita kena cari benda yang lebih manfaat untuk kita. Kalau muda-muda dulu kita ada kawan-kawan, tuan-tuan, yang apa? Teman kita lepak lah, tuan-tuan, kan. Kita melepak, isap okok, sembang, macam tak ada apa. Tapi bila kita dah kahwin, kita dah ada anak, kita kena sedar diri, tuan-tuan. Kita tak sama dengan dia. Kita ada isteri yang kita kena tanggung. Kita ada anak yang kita kena didik. Kita ada Tuhan yang kita nak membesar dan agungkan dia. Kadang-kadang sebab itu kadang-kadang saya tengok ada orang, bukan semua, sebahagian orang dia macam dia rasa dia macam tak sedar diri lah, macam itulah kita kata. Macam tak ada kesedaran. Kadang-kadang kita kena tahu, sampai satu tempoh kita tahu masa kita dah habis. Ada orang, tuan-tuan, kawan saya sebut, dia ni running, orang kuat lari. Dia wakil USM. Kalau lari ni dia nombor 1 lah. Kawan saya kerja kat USM. Lah ni umur dia 50, habis semua, lutut dia rosak lah.
Dia duduk lari tuan-tuan, lari. Bila dah berumur tuan-tuan 50, lutut dia dah rosak. Saya nak cerita apa tuan-tuan, lutut kita tuan-tuan ada time dia pun akan dah rosak. Lutut tuan-tuan dia tak akan baik macam umur 20 dulu. Mata tuan-tuan, apa ramai tuan-tuan bila dah berumur nak baca Quran pakai spek tak boleh, kena pakai kantor. Bukan kata tak boleh, baguslah berusaha, tapi alangkah baiknya kalau masa muda tengah sihat mata tu kita baca Quran, kan lebih baik. Apa ramai tuan-tuan masa telinga dia duduk tengah elok tuan-tuan, dia tak dengar Al-Quran, dia tak dengar mengaji, dia dengar lagu pop ye lahak dulu tuan-tuan. Bila dah tertua telinga pun dah makin tak dengar, barulah nak dengar ceramah. Bukan kata tak boleh, baguslah, tapi alangkah bagusnya kalau di masa tengah elok kita manfaatkan dia. Sebab dia ada limit. Telinga kita ni makin lama dia makin tak dengar. Mata kita ni makin kita tua dia makin tak secerah dulu. Semua kesihatan kita tuan-tuan. Ada orang makin tua buah pinggang dia pun makin lama makin dah tak elok. Ada orang makin tua fungsi jantung dia pun dah makin tak kuat. Fungsi hati dia dah makin tak kuat. Apa lagi tuan-tuan? Banyak benda lah tuan-tuan. Dah makin tua tuan-tuan, banyak benda hilang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak bagi tahu lah hang dah nak mati. Itu je nak cerita ni. Sebab itu kita semua orang tak boleh lari pada tua tuan-tuan. Semua orang tak boleh. Pasal apa kita mesti tua? Itu antara rahmat Allah tuan-tuan. Supaya kita sedar. Uban naik, muka mula dah kedut, mata mula tak nampak, penyakit macam-macam penyakit mai, darah tinggi ada, kecil manis ada, jantung ada, semua benda ada tuan-tuan. Baru kita sedar, Allah, aku ni tak macam bawah 30 dulu. Aku dah tua. Tuan-tuan. Baru kita tengok sikit, kena buat perubahan. Jangan dah sihat tu hilang baru kita nak berubah buat apa. Tak boleh lah, baguslah tuan-tuan taubat tuan bagus, tapi yang rugi. Sebab apa tuan-tuan? Di syurga ada, saya pernah dengar satu orang cerita kat saya. Dia cerita dia cemburu dengan kawan dia. Kawan dia ni dulu masa muda dengan berzina dia, dengan minum araknya, dengan macam-macam buat dosa. Masa tua-tua dia taubat. Taubat dia mati atas jadah. Dia kata bagus kawan saya. Dia betul, saya setujulah. Kalau Allah Ta'ala terima taubat dia, untunglah dia. Tapi sebenarnya rugi. Rugi tang mana? Rugi tang umur yang disia-siakan. Memang ada hadis Nabi sebut manusia akan sedih dengan umur yang dia sia-siakan, termasuk ahli syurga. Sedih. Apatah lagi kalau masa muda bukan kita buang masa, buat dosa, lagi sedih. Mungkin dia selamat, mungkin dia selamat, Allah ampunkan dia, tapi takat mana darjatnya dalam syurga, takat mana dia beramal. Kalau dia 59 tahun dia buat dosa, setahun saja dia buat baik, dia bertaubat, takat mana dalam syurga, takat setahun yang dia beramal tu. Itu adilnya Allah. Sebab tu dalam Quran sebut, Nabi sebut, orang paling baik ni apa? Man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umur dia dan baik amalannya. Kita nak challenge macam mana? Dia pada start dia balik sampai dia meninggal dunia umur 80 lebih, dia tak tinggal sembahyang, tak tinggal puasa, dia buat baik. Kita memang takkan boleh challenge orang lagu tu. Hidup dia penuh kebaikan. Kenapa orang tu, ada setengah orang dia fikir, abang, untung dia tu 59 tahun hidup dengan penuh maksiat. Lepas tu mati dia taubat. Dia tak tahu rugi dia di akhirat tu berganda-ganda dengan untungnya sikit. Untung dia boleh berzina berkali. Dia tak tahu dalam syurga bidadari ada berapa ramai bidadari. Betapa cantiknya bidadari nak banding dengan pelacur-pelacur yang berzina tu. Bila bersama dengan bidadari dia jadi anak darat balik. Faj'alnahu na'bakara lam yatmithunna insum wala jan. Yang mana bidadari ni tak pernah disentuh oleh jin dan manusia, nak dibanding dengan pelacur. Langit bumi, jasad pelacur tu pun dengan penyakit kelamin AIDS semua ada tuan-tuan. Dia nak banding nikmat dunia, untung dia boleh maksiat 59 tahun. Oh, lepas tu dia mati, Allah ampunkan, untung dia boleh maksiat. Subhanallah. Ini satu penyesalan. 59 tahun dia tu akan menjadi penyesalan di dalam syurga selama-lamanya. Oh, dia selamat. Allah boleh jadi kalau ampunkan dia selamat, kalau Allah terima taubat dia. Tapi di mana dia dalam syurga?
takat setahun yang dia beramal. Itu adilnya Allah. Baik. Jadi jangan tengok dunia tuan, tengok akhirat. Tengok akhirat. Jangan tengok dunia, tengok akhirat. Baik. Kemudian yang pertama sihat. Yang kedua faragh, masa lapang. Tidak, masa lapang banyak. Cuba masa sihat, masa lapang buat apa? Buang masa, menyembang, tidur, buat benda tak ada apa. Benda yang tak ada manfaat. Bila kita tahu dua benda ni, bila dah tak ada. Dia tak? Bila dah sibuk dengan ni, mula nak baca Quran pun tak boleh, nak mengaji pun tak boleh, semua tak boleh. Apatah lagi kalau masa lapang kita ni, kita ada masa lapang, tiba-tiba mati, habis masa lapang. Bukan kata masa lapang mati, dengan umur kita pun mati. Ini dua benda yang banyak orang sia-siakan. Pasal apa? Dua benda ni lah tuan-tuan nak gunakan untuk beramal. Betul tak? Tuan-tuan nak baca Quran, kena sihat mata, kena sihat ni, lidah kita ni. Tuan-tuan makin tua, lidah kita tak macam masa muda. Kadang-kadang gigi makin banyak, tak ada makhraj lari. Jadi tengah-tengah elok ni bacalah Quran. Betul tak? Ni tengah elok ni baca. Mulut kita ni sebelum nanti susah nak baca, dan ni boleh baca Quran, bacalah. Telinga kita ni duk dengarlah mengaji, dengarlah Quran, dengarlah pengajian, dengarlah zikir. Mata ni selagi belum kelabu, tengoklah benda elok-elok, tengok ceramah ke. Betul tak? Tengok apa benda yang baik, tuan-tuan buka handset tu sebelum dah kelabu. Sebab dia ada limit. Ingat tu saja, dia ada limit. Sampai masa dia hilang dan kita pun mati. Jangan sia-siakan sebelum masa dia tamat. Baik. Jadi dua ni tuan-tuan, inilah kita punya modal terbesar kita tuan-tuan. Untuk tuan-tuan semayang, puasa, mengaji, berzikir, baca Quran, berselawat. Tuan-tuan perlukan kesihatan dan tuan-tuan perlukan masa lapang. Betul tak? Masa lapang tak ada, sihat tak ada, tuan-tuan tak boleh nak beramal. Jadi jangan sia-siakan. Ini modal kita. Jangan kita sia-siakan pada tempat yang tidak berfaedah. Padahal dua ni lah untuk kita menentukan nasib kita di akhirat. Atau nasib kita bagus ke, nasib kita kurang bagus ke, ataupun na'udzubillah masuk neraka tuan-tuan. Baik tuan-tuan, habis tuan-tuan, saya minta maaf pelajarlah masa. Jadi insya-Allah akan datang kita akan sambung hadis yang ke-98. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarraqana ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruman wa la matula.